China dia kena buat macam tu. Dia kena dapatkan ramai kawan berbanding lawan. Dan kalau nak komen sedikit lah kalau boleh, ini masalah dia dengan US. Sebab US dia buat lawan. Bila dia lancarkan macam tarif tu kan, dia buatkan orang jadi tawar hati. Kawan dia pun dia makan. Dia bukannya isu dia negara Asia Tenggara ni tak pernah. Benda ni memang jadi. Contohnya dalam industri solar panel, iaitu syarikat-syarikat China dia bertapakkan Malaysia. Dia buat tu solar panel, sekali tulis made in Malaysia sebab kilang dia kat Malaysia. Dan benda ni memang affect kita punya hubungan perdagangan antara Malaysia dan US, sebab US tak nak benda ni berlaku. Dan benda tu sebab tu dia adakan tarif pada awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hello guys, kita kembali dalam podcast Borak Kopi yang dibawakan oleh My Catalyst, sebuah pertubuhan daripada anak muda kepada anak muda. Dan podcast Borak Kopi adalah podcast bagi membanteras masalah dan gejala maklumat dan berita palsu. Bersama dengan saya hari ini berseorangan, saya Agus. Farah ada masalah sikit, dia tak dapat join kita hari ini. Kita hari ini akan borak-borak, akan bincang tentang satu topik berkaitan dengan ASEAN dan kepengurusian Malaysia KL 2025. Macam biasa, saya akan ditemani oleh dua orang tetamu untuk kita borak-borak, untuk kita bincang-bincang berkaitan dengan topik kita hari ini. Tetamu kita yang pertama, ini dia, saya perkenalkan Nusaibah Mazli. Apa khabar Nusaibah? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sebab join kita orang hari ini. Untuk korang yang tidak mengetahui ataupun baru saja mengenali, Nusaibah ni dia sebelum ni dia famous, dia viral sebab pernah dapat anugerah, kalau saya salah, saya betulkan saya, summa cum laude daripada Georgetown University. Yes, mungkin Nusaibah boleh perkenalkan diri lebih lanjut lah. Hai semua, nama saya Nusaibah. Saya merupakan penganalisis dekat firma rundingan Rins & Partners. Sebelum ni saya belajar hubungan antarabangsa International Relations di University Georgetown. Alright, so sebagai penganalisis, apa yang biasa korang buat? Jadi saya analisis politik, event politik yang berada di Malaysia dan juga di Asia Tenggara. Sebab firma kami ni dia berpusat di Singapura, tapi dia ada office di keliling Asia Tenggara juga. So korang bermain dengan menganalisis pasal politik, pasal apa benda semualah yang dekat Asia Tenggara. Ya betul, politik, ekonomi. Alright, menarik. Harapnya topik kita hari ini adalah makanan untuk Nusaibah lah. Alright, dan tetamu kita yang kedua ni, yang ini saya kena perkenalkan dia sebab dia adalah Sifu Master saya. Alright, ini dia Rizal Hamdan. Apa khabar Rizal? Alhamdulillah. Terima kasih menjemput. Terima kasih kerana sudi untuk hadir. Dia adalah seorang tenaga pengajar yang dah lama terlibat dalam kelas-kelas bengkel pemberkasaan anak muda. Dah lebih 10 tahun Rizal lah. Lebih 10 tahun lama. Yes, termasuk dengan My Catalyst. My Catalyst sebelum tu lagi. Dan macam-macam lagi lah. Alright, dan ada banyak menulis untuk NST, New Straits Times, Malaysian Reserve. Yes, ada podcast juga. Ada. Podcast apa nama dia? Menganyam Nusa Merentah Batas. Kalau nak tengok dekat di YouTube, ada di Kawah Buku punya channel. Di Kawah Buku channel. Alright, so guys, kita nak bincang pasal ASEAN hari ni. Mungkin benda yang paling simple dulu lah, sebab bagi kita rasa benda ni simple. Tapi ada juga yang tanya, ASEAN ni ada berapa banyak sebenarnya ahli dia? Sebab ada yang kata 11, ada yang kata 10. Berapa banyak ahli ASEAN sebenarnya? Rizal. ASEAN 10 lah. Dia 10? Punya keahlian dia 10. Sebab ramai yang kata 11 sebab dia masuk dengan sekali Timor Leste. Tapi Timor Leste ni status dia observer, ya. Dan saya tak pasti, tapi perbincangan untuk memasukkan Timor Leste tu sedang proses tu sedang berlangsung lah, walaupun mungkin agak lambat sedikit. Ya. Kemungkinan paling lambat kot mungkin menjelang 2026 Timor Leste akan jadi ahli lah. Maksudnya buat masa sekarang ni, untuk tahun 2020 belum lagi lah. Belum lagi, dia 10. Masih status observer. Dia as of 2023 punya keputusan,
bagi dia status sebagai pemerhati, observer, tapi bukan full member lah. Alright. Sebab ada juga yang ini jawapan yang agak kita rasa kelakar lah bila kita dengar. Bila tanya ASEAN ni apa, Ramin cakap, yang sukan tu ke? So, sebab yang diorang ingat adalah sukan. Tapi sebenarnya itu senang lah untuk kita reflect. Yang dekat dalam sukan ASEAN, sukan C tu, itulah negara-negara ASEAN. Kalau aku jawab macam tu je lah. Itu sebab itu salah satu daripada soft diplomasi. Kan, maksudnya nak memperkenalkan apa namanya ni, negara-negara dalam ASEAN ni kan, macam mana nak merapatkan hubungan antara negara ni. Sukan, kalau tak sukan budaya. Alright. Nur Saibah, kalau kita bincang pasal KL 2025 ni kan, perbincangan sidang kemuncak ASEAN. Sebenarnya sidang kemuncak ASEAN ni apa sebenarnya? Kita orang semua banyak yang tak tahu pasal benda ni. Secara mudahnya dia merupakan mesyuarat antara negara-negara ASEAN, iaitu 10 negara yang ada di Asia Tenggara. Sidang mesyuarat yang diorang datang sama-sama dan berbincang tentang apa nak buat dengan ASEAN. Kenapa Malaysia jadi tuan rumah tahun ni? Jadi ASEAN kan ada 10 negara. Setiap tahun dia tukar ketua pada ASEAN ni kan. Jadi tahun ni merupakan turn Malaysia. So sebelum ni Laos. Ikut alphabetical order. Dia ikut alphabetical order. Ingatkan dia ada macam kepentingan, mungkin abang besar dulu. Bukan dia ikut nama apa ni, huruf. So kalau ikut huruf maknanya Vietnam lah yang last, V. Okay. Sebelum ni Malaysia ada jadi pengerusi ASEAN juga tak? 2015. 10 tahun sebelum ni lah. So dia ikut turn lah 10 tahun sebelum. Okay, alright. So dia anggap macam family meeting lah pasal ASEAN ni. So dalam family meeting, group family ASEAN ni, tahun ni mungkin agak-agak apa yang dibincangkan, dibawa ke meja perbincangan? Banyak dia tahun ni tahun yang paling menarik sebenarnya tau. Dalam arti kata menarik ni adalah macam mana kita nak navigate, kita nak memandu arah rantau ini dalam keadaan yang uncertainties, geopolitical uncertainties. Kalau macam mana semua orang faham kan, ada persaingan antara China dengan US isu-isu macam di Laut Cina Selatan dan sebagainya. Isu ekonomi tarif, contoh, ini antara benda-benda yang akan menjadi tema lah perbincangan, dan juga banyak lagi perkara-perkara lain yang sudah sebenarnya dah lama nak bincang. Contohnya macam isu tuntutan Laut Cina Selatan contohnya. Ini antara isu-isu yang akan dibincangkan lah. Dan mungkin juga sedikit sebanyak isu macam Myanmar juga mungkin akan dibincangkan juga. Alright. Apa yang ini yang aku baca je lah, sidang kemuncak ASEAN kali ni dia special sikit sebab dia ada 3 serentak, CGC plus China, ASEAN Summit. Betul tak? Kalau aku betul, kalau tu apa maksud, apa CGC tu apa? GCC. GCC apa? So dia ada ASEAN Summit, ASEAN GCC Summit, iaitu GCC itu adalah Gulf Cooperation Council, iaitu dia pun berkurancang ASEAN, dia adalah kumpulan negara-negara tapi yang berada di Timur Tengah. Contohnya macam United Arab Emirates, UAE, Saudi, Qatar, Bahrain, Kuwait. So maksudnya itu family dia orang pula lah. Family dia orang pula. So ASEAN GCC plus China. Alright. So tu sekalikanlah dengan sidang kemuncak ASEAN kali ni. Faham. Kalau kita baca tema untuk kali ni, yang dibawa adalah inclusivity dan sustainability. PMX masa dia terangkan pasal visi ni, dia cakap ini adalah visi, aku baca sekejap. Cerminan visi ASEAN di mana semua ahli tanpa kira saiz dan kapasiti ekonomi mendapat manfaat daripada pertumbuhan dan pembangunan. Dia punya bahasa yang agak bombastik dekat situ. Kalau korang boleh terangkan in layman's term, dalam bahasa orang biasa lah, maksud dia apa benda ni? Saya cakap untuk inclusivity. Dia cakap tentang sustainability. So ada bincang adik-adik semalam pasal ni kan. Inclusivity ni maksudnya kalau dalam bahasa Inggeris kan, dia ada yang fear of missing out, FOMO. Remember that term? Alright. Jadi terms Gen Z. Inclusivity ni dia nak make sure semua inisiatif bawah ASEAN ni, tak ada negara ataupun orang dalam negara ASEAN ni
rasa FOMO, iaitu fear of missing out apa-apa inisiatif. Maksudnya apa yang dijalankan semua orang termasuk dalam tu. Alright. Okay, yang sustainability. Dia isu macam ni. Dia satu lagi ASEAN ni kan. Kenapa adakan keterangkuman dan juga sustainability ni kan. Pertama dia yang kena nak lihat adalah ASEAN ini dia tak semua negara mempunyai ekonomi yang sama. Ya. Kesenjangan ekonomi tu agak besar, ya. Contohnya yang paling besar GDP per kapita lah Singapura. Nak bandingkan dengan yang paling bawah kali macam Laos, ya. Jauh. Okey. I tak ingatlah berapa dia punya statistik kan. Mungkin dalam let's say lah kata apa namanya ni, GDP per kapita Singapura mungkin macam 84,000 USD contoh, macam di Laos mungkin bawah, lower than 3,000 lah. Betul. So ini antara benda-benda yang nak memastikan bila ada inisiatif insentif ASEAN semua, dia tidak meninggalkan negara-negara yang kecil dari segi ekonomi, ya, kecil segi ekonomi. Singapura kecil daripada segi population dan sebagainya dan juga wilayah, tapi ekonomi dia besar, ya. Dan nak memastikan negara-negara yang macam Laos ni contoh, Myanmar, Cambodia tidak tertinggal lah, satu. Kedua, dia dalam segi sustainability, dari segi pembangunan, maksudnya kesemua negara ni dirangkulkan bersama dalam setiap inisiatif yang nak dijalankan oleh ASEAN. Ekonomi ke, politik ke, sosial dan sebagainya lah. Semua merangkumkan semua lah. Tidak siapa yang sebenarnya apa tadi, FOMO. Fear of missing out. Ni term Gen Z. Gen yang sebelum tu. So itulah benda. Tapi tadi kau ada cakap pasal contoh macam perbezaan ekonomi pun dah berbeza. Singapura berapa banyak, Laos berapa banyak. Bukan setakat ekonomi je, perbezaan budaya, perbezaan bahasa. Untuk KL 2025 ni, perbezaan-perbezaan tu macam mana Malaysia nak cuba untuk tangani perbezaan-perbezaan tu? Tak, nak tengok dari segi macam ni ya. Kalau sebut perbezaan ni bukanlah banyak sangat perbezaan pun. Ya, sebab kalau nak dilihat pada soalan ni kan, paling awal sendirilah penubuhan ASEAN ya. Masa penubuhan ASEAN, saya nak tarik sedikit supaya untuk latar belakang kepada semua penonton lah. Masa idea penubuhan sebuah kerjasama serantau dilakukan, ya, orang yang awal yang float idea ni Malaysia. Malaysia yang first. Sebelum tu bukan Malaysia lah, Persekutuan Tanah Melayu lah. Ya, Tunku Abdul Rahman. Sebab dia kata apa tau? Dia kata nak linking every nation. Kau tak silap lah dia punya quote dia, linking every nation dalam satu ethnological punya grouping, ya. Masuknya dekat sini dari segi budayanya tidak banyak beza. Negara-negara Southeast Asia ni, ya. Mungkin bahasa ada beza lah. Bahasa beza tapi belong to the same linguistic punya group. Okey. Jadi perbezaan budaya dan sebagainya ni sebenarnya dia bukannya satu benda yang memecahkan kesepaduan rantau. Ini sepatutnya benda yang menjembatani, bridging the gap di antara negara-negara ni. Sekejap, satu lagi ya, contoh. Usaha nak buat ni daripada awal dulu, sebelum ASEAN kan, ada berapa lagi pertubuhan yang awal dia buat. Antara dia CFAT, Southeast Asia Friendship Treaty or something lah, 1958 kalau tak silap. Sebelum ASEAN. Ya, antara Malaysia, Thailand dan mungkin Filipin kalau tak silap. Kemudian gagal lah. Bukan dia lah, macam-macam hal nak disesuaikan tak dapat. Gagal satu. Kedua, dia nak buat, kemudiannya 1961 ASA, Association Southeast Asia Nation, Southeast Asia something, pun gagal, ya. Kemudiannya Mafilindo antara Malaysia, Indonesia dan juga Filipin. Lepas tu bila penubuhan Malaysia collapse lah. Dan akhirnya 1967 baru jadi ASEAN. Dan ASEAN ni satu benda yang orang kena faham, dia merupakan sebuah pertubuhan yang bangkit daripada dua benda. Pertama, dia latar belakang Perang Dingin pada waktu itu. Perang Dingin. Ya. Second, dia adalah hasil daripada penyelesaian konfrontasi antara Malaysia dan juga Indonesia. Ya. Nak selesaikan perbalahan antara negara-negara ni kan, maksudnya nak pupuk kesefahaman antara semua, perlu ada satu organisasi yang mengikat kesepaduan semua orang. That's why 1967 buka ASEAN. Dia mengikat kesepaduan, tapi adakah mengikat tu dia mengikat secara undang-undang ASEAN? Tidak.
Dia memang tak ada satu badan. Kalau kita compare dengan EU contoh EU dia ada satu badan. Kalau macam dia punya negara anggota tu melanggar apa-apa syarat-syarat yang dikenakan EU ada kuasa untuk kenakan tindakan terhadap negara tu. Kalau macam ASEAN dia tak ada badan yang tu. So soalan aku, kalaulah ASEAN ni tak ada badan yang menghukum macam tu, tak ada kuasa menghukum tu, masalah-masalah dalam negara ASEAN tu sendiri sampai bila-bila lah tak dapat diselesaikan. Contoh macam masalah dekat Myanmar, isu krisis kemanusiaan di Myanmar. Isu tu dah sampai ke negara-negara jiran lain pun dah kena efek. Tapi ASEAN tak ada kuasa untuk untuk menghukum Myanmar contohnya. Agak-agak kalau ASEAN ada kuasa untuk menghukum, adakah krisis tu akan dapat diselesaikan? Jawab dulu lepas tu dia tambah. Okey. Pertama dia jangan bezakan dengan EU. ASEAN ni EU ni dia land border. Dia region yang land border. Maksudnya land border? Tanah. Land border. Daripada Belanda ke Belgium melintas padang tu pun tidak ada masalah sebab tanah. Berbezanya dengan ASEAN sebagai sebuah kerjasama serantau. ASEAN ni maritime region. Region yang mana maritime lah, laut, sungai dan sebagainya. Jadi nak ditubuhkan sebuah pertubuhan yang ada fungsi kuasa yang sama macam EU agak sukar lah, bukan tak boleh, sukar Pertama tu. Yang kedua dia, kalau nak tengok macam dari segi sejarah sendiri kan, ini yang macam EU ni setting dia beza. Setting dia beza sebab apa? EU macam mana sekalipun kan, ini adalah sebuah rantau yang pernah ada sejarah, sejarah-sejarah yang mana di bawah satu empire sama, Holy Roman Empire ke apa benda semua kan. Macam di Asia Tenggara tak ada. Asia Tenggara ni ialah orang boleh cakap lah, orang kata ada Srivijaya apa semua. Srivijaya ni Nusantara. Betul. Dia tak termasuk, dia tak sampai ke apa ni, Thailand ke. Dia lain punya sphere of power. Okey. Dan soalan seterusnya macam tadi, kenapa tak kalau nak impose undang-undang macam tu. Benda ni bukannya macam mana nak cakap, dia mengambil masa. Sebab apa? Pertama dia, keterbatasannya yang pertamanya adalah everyone for itself. Negara ni berdaulat. Setiap negara dalam international relation adalah sovereign. Sovereignty tu ada kedaulatan masing-masing. So national interest adalah first. Jadi kalau nak buat satu macam pertubuhan macam ASEAN yang mempunyai kuasa untuk menghukum supra government lah, kan, dia akan jadi haywire lah. Pertama dia haywire sebab apa? Kalau kabut sebab apa? Yang pertama dia, setiap negara ni dia tidak seimbang dari segi ekonomi. Pembangunan pun sama tidak seimbang. Dan perlu diingat daripada 10 buah negara anggota ASEAN ni, yang selain daripada 5 founding countries lah kan, yang 5 yang seterusnya ni kebanyakannya masuk selepas Perang Dingin. Cambodia, Vietnam semua ni dirangkul dalam sebuah rantau ASEAN ni selepas Perang Dingin. So kesenjangan pembangunan dan ekonomi tu agak jauh. Jadi macam mana nak katalah nak impose satu undang-undang yang mana boleh nak govern kesemua ni. So ambil masa lah, benda ambil masa. Saya bagi contoh satu macam ramai ada yang mengkritik ASEAN, contoh macam cakap kenapa tak buat single currency. Macam mana nak buat kalau setiap negara ni punya pertumbuhan ekonomi tak sama par. So dia ambil masa. Dan sama juga macam dulu, I think macam 2000 berapa zaman pentadbiran tu Allah kot. Kita nak buat AFTA, ASEAN Free and Trade Agreement kan, pun tidak dapat dilaksanakan. Bukan tak dapat dilaksanakan sebab apa? Sebab ketidakseimbangan dari segi ekonomi negara-negara ni. Mungkin for the next 10 years mungkin boleh lah kot. Itu lebih kurang lah. Nak tambah juga macam kan Rizal cakap tentang ekonomi kan tidak seimbang. Kita kena lihat juga negara-negara ASEAN ni diorang punya sistem politik pun berbeza. Betul. Kan Rizal highlight tadi, yang negara-negara yang join lepas Perang Dingin tu kebanyakan negara komunis. Jadi negara-negara ni ekonomi dah tak seimbang, sistem politik lain. Jadi yang lain pun dia ada kepentingan politik tersendiri juga. Ni tidak masuk campur tangan negara luar kan. Seperti macam orang tahu je Cambodia tu memang China banyak pengaruh. Jadi nak dapat konsensus berkenaan dengan Myanmar pun susah.
Jadi rumit lah. Tapi masalah contoh macam krisis di Myanmar contoh ya, peperangan di Myanmar juga, dia bukan setakat macam aku cakap tadi lah, dia bukan setakat efek negara tu, dia efek rakyat negara luar juga. Contoh macam yang perang dekat Myanmar tu, isu dia ada scammer yang bertapak dekat Myanmar, and kita susah. Kalau dulu scammer tu dia bertapak dekat Kemboja, senang untuk kita bawa balik kita punya rakyat, sebab Kemboja dia punya polis ada. Tapi dekat Myanmar masalah dia, polis dia tak boleh untuk kontrol sesetengah kawasan yang dikuasai oleh puak pemberontak. Jadi itu walaupun menyebabkan masalah kepada negara jiran, members lain dalam ASEAN, tapi ASEAN masih lagi macam kita tak boleh nak buat apa-apa. Mungkin itulah yang orang selalu kritik pasal ASEAN. Itu mungkin something yang korang boleh, apa yang ASEAN boleh tambah baik dia punya pendirian dalam isu ni. Pertama dia dalam konteks macam ni, ASEAN dia tidak ada kuasa penguasaan ya, sebagai sebuah organisasi. Contoh macam bila Agus tadi cakap pasal yang scammer ni kan, macam mana nak selesaikan dalam konteks ASEAN ni. Ini kerja yang tidak jatuh ke bawah bidang kuasa ASEAN. Sebab pertama dia, ASEAN ni macam mana sekalipun ya, dia punya sacred principle dia adalah tidak campur tangan, non interference dalam sesama negara ni. So bila jadi macam isu scammer sebagainya ni kan, yang beroperasi di mana? Myanmar. Itu maksudnya di bawah jurisdiction Myanmar punya kerajaan. So dia tak boleh nak bukan kerja, pendek kata bukan kerja ASEAN lah. Adakah ASEAN perlu menukar dia punya prinsip? Daripada tak masuk campur kepada masuk campur. Ya boleh, tapi daripada awal penubuhan dia punya prinsip macam tu. Sebab dia kena faham satu benda. Dia penubuhan ASEAN punya prinsip paling utama ya. Dia adalah sebuah organisasi kerjasama culture dan juga ekonomi. Ya, politik tu come later, datang kemudian. Culture dan ekonomi lah first. Paling awalnya nak memupuk kesefahaman ya, supaya tidak ada berlaku apa ni kita panggil, tak nak ada put everyone at loggerhead, bertembung antara satu sama lain. Dan tanggungjawab politik tu datang kemudian dalam ASEAN ni. Jadi kalau dalam konteks nak menyelesaikan scammer ni semua kan, dia bukannya, pendek kata bukan kerja ASEAN lah untuk apa nama ni, menangkap ke menyelesaikan semua ni. Ini kerja negara. Tetapi dia ada kelompongan macam ni yang kadang-kadang menyebabkan isu ni berluasa. Mungkin pendapat aku lah, pendapat aku lah. This is not the best situation, tapi this is not the good situation. Bukan prinsip ini bukan prinsip yang bagus, tapi dia adalah yang terbaik lah. Sebab kalau kita campur tangan, lagi banyak masalah lagi yang jadi. Itu satu bagus. Yang kedua dia, contoh kan, macam nak segi penguasaan dan sebagainya kan, macam aku cakap tadi lah, orang sama dengan EU. EU ni dia ada governing body yang boleh menguatkuasakan benda. Apa ni, tentera contohnya, tentera. Dia ada at least lah, kebanyakan negara EU ni adalah member NATO. ASEAN tak ada. ASEAN dia sebab dia bukannya sebuah pertubuhan yang macam mana EU. Ya, bukan, dia tak sampai lagi ke tahap tu. Ya, belum sampai ke tahap yang seperti EU lagi. EU ada parlimen sendiri juga. EU ada parlimen sendiri. Betul. Dia ada ASEAN pun ada sekretariat, tapi dia tidak ada parlimen. Ya, EU dia ada parlimen dia semua, dan ini ambil masa yang lama sebab EU ni sendiri pun satu bukannya, memanglah EU ni start 2000, tapi kerja tu dah lama. Dia punya nak memupuk apa ni, kesamaan dan perpaduan dalam negara tu. So ASEAN ni masih lagi dalam proses ya untuk mencapai tu. Alright, okay. Kita balik kepada ASEAN 2025 ni. Antara topik yang dibawa ke meja perbincangan adalah pendigitalan dan perubahan iklim. Rasa-rasanya selain daripada tema ini, apa tema-tema lain yang mungkin boleh dibawa dalam ASEAN? Topik yang berbangkit saya dapat fikir adalah itulah yang tarif yang dikenakan yang Amerika Syarikat kenakan dekat negara-negara termasuk negara ASEAN juga. Alright. Tapi kenapa sebelum tu lupa nak tanya, kenapa agak-agak pendigitalan dan perubahan iklim ni dibawa? Adakah begitu penting topik ni untuk dibincangkan oleh negara-negara ASEAN? Bagi saya penting.
I'll go first. Bagi saya penting sebab contohnya perubahan iklim ni, negara-negara ASEAN yang terbabit, yang macam paling banyak terkesan adalah contohnya sebab negara-negara ASEAN ada Sungai Mekong kan. Okay. Jadi perubahan iklim menyebabkan Sungai Mekong ni makin rendah tahap air dia. Sungai Mekong tu dekat dia ada dekat Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand. Empat negara kan. Dan sungai ini merupakan sumber pendapatan untuk kebanyakan orang-orang kat negara ni. Tapi baru-baru ni perubahan iklim menyebabkan macam paras air sungai rendah dan mereka tak dapat ambil ikan. Jadi hilang sumber pendapatan. Oh, right. So dia menyebabkan ekonomi jugalah, bukan setakat perubahan iklim tu, bukan setakat perubahan iklim. Tapi dia ekonomi jugalah. Dia bukan panas sejuk. Itulah tu. Dia bukan panas sejuk. Dia ada impact ekonomi kat itu. Alright. Kalau Malaysia mungkin antara benda yang aku terfikir lah pasal perubahan iklim mungkin jerbu. Kan? Jerbu ni benda yang setiap tahun jadi. Contoh macam perubahan iklim, macam efek daripada Malaysia ya. I lupa lah yang mana, tapi I think macam PBB punya report kot. Ya, PBB punya report apa dia panggil lah, yang apa nama ni, COP. Ya, I think 2050 kot. Apa CO? Ya, COP. COP20. Ya. Okay. 2050 punya apa namanya ni, ramalan ya. Kalau dengan kadar perubahan iklim yang sekarang ini berlaku lah kan, separuh daripada coastal area di bahagian barat Semenanjung ni akan hilang, akan terjejas ya. Antara dia macam contoh macam Selangor ni lah. Selangor, kawasan-kawasan yang macam Selangor belah-belah Tanjung Karang ke atas, Sarawak Bernam semua tenggelam, hilang. Dia macam Jakarta lah. Betul. Okay. So ini dia bukan setakat impact panas sejuk, bukan. Dia cerita dia ekonomi satu, population dan sebagainya. Sebab itu antara sebabkan kenapa apa nama ni, isu climate change ni diletakkan dalam perbincangan. Dan antara juga yang lain, tambah sikit saya ya. Macam pendigitalan ya, digitalization lah, payah sebut. Ini kena faham juga satu benda. Ini zaman yang mana letusan teknologi AI, artificial intelligence. Cerita artificial intelligence ni dekat apa nama ni, global north negara-negara belah global north dah bincang dah macam mana nak ada apa ni, moral conduct dia macam mana. Ya. Sebab ini kalau macam kita lihat dahsyat kan, AI punya perubahan ni. Selak-selak contoh kan, you tak buat apa-apa pun tiba ada keluar satu video yang Agus apa ni bagi komen-komen yang panas lah kan. Padahal you tak buat. Betul. So ini antara benda-benda yang nak tak nak kena negara apa ni, region macam kesatuan macam ASEAN ni dia kena bincang. Sebab berbalik macam tadi lah, isu macam scammer tu betul. So kena ada dibincangkan. Alright. Kalau kita lihat pun isu-isu ni dia dekat global apa, pentas antarabangsa pun dia dah sudah dibincangkan. Penting untuk kita bincangkan juga. Rasa-rasa tak terlambat ke kita bincang sekarang ni? Bukan ke sepatutnya bincang sebelum-sebelum better now than ever. Okay. Kalau tak bincang langsung memang apa ni, tak ada apa lah. Okay, alright. Ya, lambat tak apa kan. Better late than never kan. Sekarang ada betul. Sekarang okey lah. Alright. Mungkin kita boleh masuk lagi satu topik berkaitan dengan ASEAN dan China. Hubungan ASEAN dan China. Of course. Yes. Ready Rizal? Okay, apa nak tanya soalan first? Mungkin tanya pasal lawatan Presiden China ke negara-negara ASEAN, ke Kemboja, Vietnam dan Malaysia. Lepas tu tiba-tiba PMX pula dia buat lawatan ke Rusia pula lepas tu. Adakah lawatan, siri-siri lawatan ini mencerminkan negara-negara ASEAN lebih kepada siding kepada China berbanding dengan US dalam perang trade war ni? Dia tidak, dia macam ni. Dia yang lawatan yang dibuat oleh Presiden Xi Jinping ke Southeast Asia ni kan. Ini dalam international relations, cyber pun dalam bidang sama kan. Ini part of apa yang dipanggil sebagai part of charm offensive. Apa dia? Charm offensive. Charm? Ya, nak menarik apa nama ni, negara-negara sekitar yang sekeliling ni dengan cara yang lembut. Okey. Ya, bukannya kau hantar tentera perang apa, bukan. Takluk dia, tidak. Tapi dengan cara menawan hati minda dan juga hati negara-negara ni. Okey.
Itu yang menyebabkan Xi Jinping membuat lawatan di Southeast Asia, sebab Southeast Asia is very strategic region. Ya, ini region rantau yang strategik yang perlu kepada negara macam China ni untuk jadikan kawan. Ya, dia tak boleh jadikan negara-negara di Asia Tenggara ni sebagai dia punya lawan dan sebagainya. So itu yang dia datanglah untuk buat lawatan sebagainya. Seperti mana yang juga tahu kan, dalam tengah-tengah isu perang perdagangan lah di antara US dengan China dia kena buat macam tu. Dia kena dapatkan ramai kawan berbanding lawan. Dan kalau nak komen sedikit lah kalau boleh, ini masalah dia dengan US. Sebab US dia buat lawan. Bila dia lancarkan macam tarif tu kan, dia menyebabkan orang jadi tawar hati. Kawan dia pun dia makan. Ya, dia bukannya isu dia negara Asia Tenggara ni tilting toward China, tidak. Negara Asia Tenggara ni negara kecil, kan? Contohlah population nak contoh China berapa 1 billion something banyak, ramai. Ramai lah 1 billion something. Malaysia 34 million. Indonesia paling besar pun 200,000. 300 lah. 300 something kan. Filipina 80 million. So negara-negara Brunei lagi berapa? 14 juta kot kan. Okey. Jadi apa namanya ni, maksudnya kat sini negara yang dalam Asia Tenggara ni negara kecil, ya. You tak boleh nak buat lawan dengan kuasa-kuasa besar ni. Jadi bila China datang mungkin memberikan untuk kerjasama setengah bidang kan, diterimalah. Asalkan tidak menyebabkan national interest tergadai. Ada yang kritikan yang katakan Malaysia cenderung kepada China. Saya tak rasa macam tu, sebab dari segi ekonomi mungkin, tapi dari segi keselamatan dan juga pertahanan, Malaysia masih lagi aktif engagement dengan negara-negara macam Amerika. Alright. Ya. Kalau pasal national interest tu, national interest negara-negara lain pun terkesan apabila China membuat tuntutan di Laut Cina Selatan. Isu pasal di Laut Cina Selatan ni. Sekejap, sebelum saya nak komen pasal Tuhan. Yang tadi pasal Rusia ni, lupalah. Kalau cakap lupa ni. Datuk Seri Anwar ke Rusia, dia bukannya maksudnya bercakap sebagai ASEAN chairman, ya. Ini adalah sebagai bilateral antara Malaysia dengan juga Rusia. Jadi tidak ada isu, sebab Malaysia dengan Rusia hubungan tu dah mula lebih daripada bermula tahun 1968 kot, lebih kurang zaman USSR lagi. So tidak ada masalah. Walaupun orang cakap kenapa pergi ke Rusia kan, apa masalah dia? Sebab Malaysia punya dasar luar paling asasnya adalah kita berkawan dengan semua orang. Kita tidak membuat musuh. So kecuali yang jelas lah, contoh macam dalam Malaysia memang tak berkawan dengan Israel kan. Itu satu isu yang lain lah. Jadi tidak ada masalah kalau macam Malaysia nak engage dengan mana-mana. Cuma saya rasa kalau macam PMX pergi Rusia tu kan, yang seperti yang kita tahu, just untuk fikir je kan. Sekarang Rusia pun tengah berperang dengan Ukraine dan ramai juga nyawa yang tergadai dalam peperangan tu. Mungkin lawatan PMX ke situ menunjukkan message di mana pendirian Malaysia sebenarnya dalam peperangan itu. Itu je lah mungkin menimbulkan masalah. Betul. Tapi itu satu yang saya second dia adalah dalam sekarang ni dia PMX dia nak position diri dia sebagai Muslim moderate leader dalam konteks yang Muslim yang moderate. Lawak throne tu. Apa dia? Lawak throne PMX. Yang PMX dengan Vladimir Putin punya throne yang second wife. Second wife. Ya. Respon Vladimir Putin dia yang kelakar tu sebenarnya. Kira mencerminkan true Muslim something lah, aku tengok kat benda tu. Tapi cerita dia sekarang adalah PMX ni dia nak position diri dia sebagai moderate Muslim leader kan. So sebab tu kalau kita lihat Malaysia, jangan bandingkan dengan dua Perdana Menteri sebelum ni lah. Dia kan pada dasar luar Malaysia ni selepas tu Razak kan, yang paling signifikan adalah zaman Dr. Mahathir dan juga zaman Anwar kan. So sekarang ni engagement tu banyak dibuat sebab nak position balik diri Malaysia sebagai sebuah negara model negara Muslim lah, negara Muslim yang moderate ya.
Alright. Apa tadi soalan pertama? Pasal Laut Cina Selatan. Macam mana ASEAN mengimbangi kepentingan dalam Laut Cina Selatan? China ni ada tuntutan ni. Tapi dalam masa yang sama, negara-negara dekat ASEAN ni ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan diplomasi dengan China. So macam mana negara-negara ASEAN ataupun ASEAN sebagai pertubuhan nak mengimbangi dua benda ni? Saya Expert. I tahu bukan expert. Ini benda yang berat saya nak diimbangi ya. Sebab pertama dia, Laut Cina Selatan ni busiest kita panggil silin ya. Apa dia? Silin. Okay. Ya. Dia satu kawasan yang perdagangan lah, laluan memang daripada barat punya perdagangan ke timur. Kalau katalah let's say ada konflik berlaku di Laut Cina Selatan ya. Ini kita panggil kebarangkalian lah ya. Kalau berlaku konflik di Laut Cina Selatan pada hari ini, ada blockade military whatsoever, kemungkinan besar tenaga punya sektor akan ada berlaku disruption lah ya, gangguan. Contohnya sebab daripada Middle East petroleum ke Jepun, ke Korea Selatan semua, shipment dia melalui Laut Cina Selatan. Okey, macam mana nak menyeimbangkan? Ini yang kemudiannya pergi kepada apa kita panggil nak buat code of conduct. Ya, code of conduct di Laut Cina Selatan. Cumanya cerita code of conduct ni kan, kalau saya boleh ulas sedikit ini cerita dah 20 tahun. Okey. Ya, dia dah mula start daripada 2 dekad lalu lah nak buat code of conduct ni. Ceritanya dia agak sukar untuk dilakukan ya, agak ambitious ya, dalam bahasa diplomatik lah, agak ambitious sebab kan China prefer untuk perundingan itu antara negara dengan negara. Contohnya macam China dengan Vietnam, China dengan Malaysia, China dengan Indonesia dan sebagainya. Dia tak nak berbincang antara China dan juga ASEAN sebagai sebuah region ya, sebagai sebuah persatuan negara-negara. Jadi itu dia yang antara hambatan-hambatan yang muncul kalau nak menyelesaikan, bukan menyelesaikan, nak bahasa tadi, mengimbangi isu di Laut Cina Selatan. Contoh macam Malaysia dengan China. Malaysia tidak ada masalah dari segi hubungan dengan China berkenaan Laut Cina Selatan, walaupun kita salah satu daripada claimant state kepada Spratly Island. Kita salah satu daripada negara yang menuntut. Tetapi sehingga hari ini Malaysia masih lagi dibenarkan even buat petroleum and gas exploration dalam kawasan EEZ, Exclusive Economic Zone. Walhal pada masa yang sama, negara macam Filipina contohnya ada pertembungan dengan China. Dengan China, Coast Guard dia sampai ada yang karam kapal kot. Kan kalau tak silap. Vietnam ada. So sekarang ni yang tengah panas Vietnam dengan Filipina lah. Betul. Kan. Jadi benda-benda macam ni yang cabaran kepada Malaysia sebagai pengerusi. Tapi kalau personally saya sebagai penalisis kalau macam orang tanya pasal code of conduct ni, saya tak rasa dia akan concluded dalam tahun ni. Okey. Walaupun deadline dia 2026. Okey. Ya, tapi takkan concluded tahun ni. Dan mungkin never will be. Okey, kenapa dia tak boleh concluded code of conduct ni? You nak tambat naga cerita dia. Alright. Kan okey, cerita dia nak menjinakkan, bukan nak menjinakkan, saya nak sama ada anda nak menambat naga ataupun you hidup terima hakikat, hidup aman damai dengan jiran you yang lebih besar. Ya. Ini benda yang tricky ya, dalam diplomasi. Kalau tak dapat selesaikan, ditangguhkan. Itu diplomasi ni adalah you menangguhkan konflik tu daripada jadi rather than menyelesaikan. So pada saya akan ambil masa lah. Bukan tak boleh ya. Kena ada political will antara dua belah pihak. Kita sembang panjang pasal code of conduct ni. Mungkin Nusaibah boleh sembang dululah. Sekarang ni apa yang govern dekat Laut Cina Selatan ni? Apa yang negara mana yang ada hak, negara mana yang tak ada hak? So undang-undang apa yang govern Laut Cina Selatan ni?
sebab tak ada code of conduct ni? Correct me if I'm wrong. Okay. Sekarang UNCLOS kan? Okay. UNCLOS. UNCLOS. So UNCLOS ni dia apa sebenarnya? Kenapa UNCLOS ni tak cukup? Kenapa kita perlukan ada lagi code of conduct? Kenapa dia tak boleh nak selesaikan masalah pertikaian Laut Cina Selatan ni? Jadi UNCLOS ni dia merupakan guideline kan? Okay. Itu guideline ni dia tidak legally binding. Maksudnya dia just ada kat situ untuk orang ikut kalau nak. Kalau tak pun dia takkan ada apa-apa tak apa jadilah. Okay. Dan tadi So dia code of conduct tu apa yang membezakan code of conduct tu dengan UNCLOS sekarang ni yang dicadangkan lah? UNCLOS ni konvensional antarabangsa. Maksudnya siapa-siapa yang semua negara pun terpakai benda tu. Tapi code of conduct ni adalah guideline untuk negara yang terlibat lah. Okey, tapi dia I tak pasti, tapi I rasa dia tidak legally binding. Dia hanyalah sebagai panduan guideline lah. Tapi masalahnya China dia tidak prefer untuk ke arah tu. Sebab tu masa cakap tadi dia prefer untuk menyelesaikan pertikaian ni antara negara dengan negara, bukannya negara dengan sebuah pertubuhan. Iyalah, sebab kita macam kau cakap tadi lah, kita nak menambat naga. Sebab saya cakap tadi contoh macam UNCLOS tadi kan, Sabah 2016 tu kalau tak silap kan, pertikaian antara China dengan Filipin, over South China Sea ni menang oleh Filipin selepas ICJ kot, ICJ punya proceeding, menang Filipin. Tetapi China dia tidak ambil peduli, dan ini nature kuasa besar lah. Bukan China je, Amerika pun sama. Sebab tu kalau awak lihat sekarang kan, kalau buka Google Map, apa yang jadi adalah Google dah tukar nama dah. Laut Cina Selatan. Bukan the whole Laut Cina Selatan, yang kawasan dekat Filipin tu sebagai West Philippine Sea. West Philippine Laut Filipin Barat. Okay, alright. So yalah, benda-benda macam ni yang masih lagi nak mengambil masa lah. Diplomasi ni bukan benda yang sehari dua. Yelah. Tadi ada sembang pasal US kan. Tadi China, lalu sekarang US ni sekarang ni yang viral adalah tarif US lah. Negara-negara ASEAN kena banyak. Contoh je, Kemboja kena 49%, Laos kena 48% tarif. So untuk sidang kemuncak ASEAN 2025 ni, apa peranan Malaysia untuk regulate benda ni? Rasanya Malaysia first sebagai chairman untuk pengurusi PMX dan juga Tengku Zafrul, Menteri MITI pernah cakap yang Malaysia ni akan coordinate iaitu response daripada negara-negara ASEAN terhadap tarif ni. Jadi Malaysia macam dia akan gather semua negara-negara ni, tengok apa yang kita boleh cakap, send message to Amerika Syarikat lah berkaitan dengan tarif ni. So dia just macam kumpulkan respon lalu tu hantar. Takkan rasa macam tu terlalu soft. Bukan macam tu. Dia maksudnya nak membincangkan isu tarif ni kan, sebab setiap negara ni berbeza kan kena tarif kan. Malaysia berapa tadi ya? Malaysia 24%. 24% kan. Paling tinggi mana? Paling tinggi iaitu Kemboja 49. Myanmar pun kena teruk juga. Cuma Myanmar dah kena sanction dengan US. Jadi tak terpakai pun sebenarnya. Kalau kita tengok dari segi peratus tarif yang dikenakan, dia ikut kalau negara ni baik dengan US dapat kurang. Kalau negara ni macam ada macam Singapore kena 10% kan. Singapore 10, Philippines 14. Malaysia di tengah-tengah 24. Vietnam 47, Cambodia 48, Laos 49. Antara dua tu lah. Alright. Okay. So memang kita tak boleh nak buat apa-apa lah. Kita tak boleh buat apa, Gus. Dia cerita dalam diplomasi ni dia ada faktor penarikan dan penolakan, ada rundingan. So dalam tarif ni kan, mungkin apa yang boleh dibuat adalah jikalau kesemua negara ASEAN menyatakan bantahan, US pun goyang dengan bantahan ni. Sebab dia depend kat kita. Betul. Dia depend pada ni. Dan juga ingat tu, negara-negara contoh macam Malaysia sendiri Malaysia, I think Vietnam I tak pastilah, tapi I think Malaysia adalah tempat kelima dalam semiconductor producer. So sekarang ni perang ni dalam konteks konflik lah, peperangan ni bukannya perang dalam perang senjata. Ini adalah perang material, raw material. So kalau US
meneruskan tarif ni kan, dia buat musuh dengan semua orang, banyak musuh dengan negara-negara lain, ya, bermasalah juga pada dia. Sebab tu yang penting ya, bila dalam persaingan ASEAN dengan perbincangan yang tak pastilah mungkin dibuat ya, bila nyatakan bantahan apa ni kepada tarikh tu semua kan, mungkin boleh menyebabkan US berubah hati sebagainya. Sebab ini diplomasi, proses dia panjang. Selain daripada nak tambah lagi lah kan, negara-negara ASEAN memang dia boleh bantah sama-sama dan mungkin tak ada efek juga, sebab salah satu rasanya cabaran yang ASEAN menghadapi dari sekarang, setiap negara dia punya kadar tarif tu lain. Betul. Jadi kalau contohnya Trump nak buat satu tarif yang sama pada semua negara ASEAN pun tidak adil juga. Sebab tu mesti Singapura akan bantah. Singapura dah dapat yang paling minimum 10%. Jadi rasanya apa yang negara ASEAN boleh buat sekarang dan apa dia sedang buat sekarang adalah dia nak increase intra-trade. Maksudnya perdagangan di antara negara-negara ASEAN sendiri, supaya ekonomi kita semakin connected lah antara satu. Sebab sekarang ni tahap dia agak rendah sebenarnya. Dan selain daripada itu, ASEAN juga telah keluarkan statement yang dia berminat untuk sertai dalam agreement perdagangan antarabangsa juga. Contohnya RCEP dengan CPTPP. Apa benda tu? Cerita dia, saya ingat dalam bahasa Inggeris. Okay. Tapi pun tak ingat juga. Regional Comprehensive Economic Partnership. Tapi dia partnership ekonomi dengan negara-negara lain seperti United Kingdom, India dan sebagainya. Maksudnya ASEAN ni they go beyond US dari segi perdagangan. Itu diversify lah. So kurangkan kebergantungan kepada US punya market lah. US dan juga China. Alright. Okay. Selain daripada isu tarif, negara-negara ASEAN pun terkena juga dengan isu transshipment, which is negara-negara ASEAN dituduh ally dengan China. China dia nak elakkan tarif daripada US, so dia buat kilang-kilang dekat negara-negara ASEAN. Lepas tu lagi contoh macam dia buat kilang dekat Vietnam, dia buat kilang dekat Malaysia, dari Malaysia baru dia pasarkan dekat US untuk elakkan tarif yang tinggi. Sebab kalau dari China tarif tinggi sangat, so dia pasarkan dari Malaysia. So adakah tuduhan ini menyebabkan apa-apa kesan kepada negara-negara ASEAN? I can speak. Jadi benda ni memang jadi. Contohnya dalam industri solar panel, iaitu syarikat-syarikat China dia bertapakkan Malaysia. Dibuat tu solar panel, sekali tulis made in Malaysia sebab kilang dia kat Malaysia. Dan benda ni memang affect kita punya hubungan perdagangan antara Malaysia dan US, sebab US tak nak benda ni berlaku. Dan benda tu sebab tu dia adakan tarif pada awalnya. Adakah ini yang menyebabkan tarif naik tinggi kurang? Lebih kurang lah. Dan dia akan efek juga dalam perundingan antara Malaysia dan Amerika Syarikat. Jadi apa yang Malaysia telah buat sekarang adalah Menteri MITI iaitu Tun Zafrul ada keluarkan statement bahawa Malaysia akan keluarkan Certificate of Origin. Professional Certificate of Origin maksudnya untuk barang-barang yang akan dieksport kepada US, dia ada sertifikat iaitu benda ni memang daripada Malaysia, dan mulai sekarang hanya MITI sahaja boleh keluarkan. Ini akan macam US akan macam bagus, benda ni daripada Malaysia. Alright. Tapi tu Malaysia lah dalam konteks Malaysia lah. Tapi negara-negara ASEAN tak ada lah secara spesifik. Saya tak pasti. Okay, alright. Okay. Next kita boleh borak lagi pasal, tadi kita dah borak pasal China, kita borak pasal US, mungkin borak pasal satu lagi isu yang tak kurang penting juga. Sebab sekarang ni tengah hangat apabila Gaza diserang, isu berkaitan dengan Palestin, which is negara-negara dekat ASEAN ni ada yang sepertinya seolah-olah sangat menyokong kepada negara Israel, ada yang menyokong Palestin. Macam dekat negara-negara macam Malaysia, Indonesia, Brunei, kita tahulah menyokong kepada Palestin dan Gaza. Tetapi macam negara seperti Singapura berhubungan baik dengan Israel dan mengadakan hubungan perdagangan dengan Israel. So macam mana ASEAN dapat apa pendirian ASEAN sebenarnya? Isu Gaza ni dia bukan pendirian ASEAN. Dia pendirian negara-negara. Dia pendirian negara. Dalam arti kata bila cakap pasal ni kan, sebab setiap negara ni macam Filipin dan juga Singapura ya. Dalam tahun lepas punya institut ISIAS Singapura punya report, Singapura dan juga Filipin dia tidak melihat isu Gaza ni sebagai isu yang mencengkam hubungan diplomatik negara.
isu penting lah. Okay. Ya, bahkan tetapi negara-negara Muslim ni macam Indonesia, Malaysia dan juga Brunei, semuanya melihat ini isu Gaza ni adalah isu yang penting, ya, isu yang penting. Jadi kalau nak jawab balik soalan saudara moderator tadi kan, dia bukan isu dia bukan ASEAN, bukan pendirian ASEAN, ya, untuk pro ataupun bersama atau tidak dalam isu Gaza ni. Ini pendirian negara-negara masing-masing, ya. Tapi of course lah dari segi humanity memanglah semua negara, I think ASEAN bersetuju yang aggression yang berlaku di Gaza itu beyond humanity punya framework, ya. Dan semua orang pun tak setuju dengan tindakan ketenteraan Israel tu. Cuma tinggal lagi sama ada negara ni nak memotong hubungan atau tidak, itu bukannya maksudnya ASEAN. Itu adalah terpulang kepada so ASEAN dia tak ada macam pendirian secara pertubuhan lah. Keluar statement mengutuk keganasan yang berlaku. Tetapi ASEAN dia tidak boleh menyatakan pendirian yang ASEAN bersama dengan Palestin contoh. Sebab itu terpulang kepada negara-negara masing-masing. Pendirian negara masing-masing lah. Tapi mengutuk keras, mengkritik keras tragedi yang berlaku. Okay, alright. So secara ASEAN tak ada, tetapi ikut negara masing-masing lah. Betul. Bukankah itu menunjukkan ketidakbersatuan negara-negara ASEAN? Seperti yang saya cakap daripada awal tadi kan, setiap negara ni berdaulat. Okey, alright. Dia apa-apa benda kan, dia core dia adalah setiap negara ni dalam international relation ni, setiap negara berdaulat, sovereign, ya. Sebab negara-negara sebab pertubuhan ASEAN ni terlalu berhati-hati. Belum sampai masa untuk sampai ke satu tahap yang boleh macam juga kata macam EU tadi semua kan. Kita belum sampai tahap tu lagi. I think EU pun sendiri berdepan dengan masalah bila isu Palestin ni. Dia nak island dan sebagainya, dia memang anti Israel. Tapi EU taklah. I tak pasti, tapi saya rasa masih gaduh lagi kan, masih gaduh lagi. Dia at least ada perbincangan lah di peringkat EU. Rasanya kita kena tengok juga macam sebab ASEAN ni walaupun dia keluarkan statement, dia membantah, tapi setiap negara pun mempunyai different stance juga on Israel. Contohnya memang Indonesia, Malaysia, Brunei memang tak recognize Israel langsung. Tapi contohnya negara macam Thailand, Laos, diorang hantar orang-orang diorang untuk bekerja di Israel sebenarnya dari dalam sektor agriculture. Singapore very good ties with Israel, lagi-lagi dalam defense, pertahanan kan. Jadi rasanya sebab ASEAN tu sendiri apa-apa dia buat very consensus based. Betul. Yang paling banyak pun dia boleh buat adalah keluarkan statement kami mengutuk keras, tapi dia tak boleh nak buat apa-apa. Okay, alright. Okay, kita masuk balik kepada kita punya tema kali ni lah, kepengerusian Malaysia dalam ASEAN. Ada visi Komuniti ASEAN 2024-5 yang dirangka. Mungkin korang boleh boleh terangkanlah apa visi Komuniti ASEAN 2025. Apa sumbangan Malaysia terhadap visi Komuniti ASEAN 2045 ni? Mungkin korang boleh explain. Visi Komuniti ASEAN 2045 ni bukan benda yang baru. Setiap 10 tahun ASEAN akan datang sama-sama dan akan plan untuk rancang untuk 10 tahun yang akan datang. Jadi contohnya 10 tahun yang lepas 2015 Malaysia terlibat dalam visi Komuniti ASEAN 2025 iaitu sekarang. Jadi sumbangan Malaysia pada kali ini adalah rasanya sebab kita punya tema pun kemampanan dan juga inclusivity kan. Yes. Sustainability and inclusivity. Sustainability and inclusivity. Rasanya saya yang benda yang paling penting sumbangan Malaysia dalam ni adalah dari segi ekonomi. Sebab kerajaan dah banyak kali tekankan bahawa benda yang dia nak fokuskan dalam ASEAN kali ini adalah economic development, just to ensure that apa-apa yang develop apa-apa yang inisiatif yang dilakukan ni dia akan melibatkan semua negara. Semua negara. Alright. Okay, apa tadi Perdana Malaysia ya? Okey, Perdana Malaysia sebagai chairman ASEAN pada kali ini dia kena ingat satu benda tau. Chairman ni bukannya ketua. Ketua dalam arti kata Malaysia cakap semua kena ikut. Ya, dia lebih kepada coordinator. Ya, coordinator untuk menyelaraskan apa yang nak dibincang atau tidak. Jadi kalau dalam segi peranan mungkin antara benda yang paling besar lah peranan Malaysia adalah untuk push forward
agenda-agenda yang penting yang sebelum ni tidak dibincangkan dalam kepengurusian negara-negara lain, ya. Dan Malaysia sebagai pengerusi meletakkan kepentingannya. Contoh macam tadilah Laut Cina Selatan, isu Myanmar, sampai sekarang saya rasa 5 point consensus tu tak dilaksanakan oleh Myanmar. Ini antara benda, maksudnya sebagai chairman Malaysia utamakan apa agenda yang nak dibincangkan dulu, ekonomi ke, sosial ke, politik ke dulu. Itu peranan chairman. Ada lagi satu benda yang Malaysia akan juga menerajui dalam kepengurusian dia adalah iaitu Digital Economy Framework Agreement yang yang address yang tadi kan Agus cakap pasal pendigitalan. Jadi Digital Economy Framework Agreement ni Malaysia akan bring these ASEAN countries together untuk bincang dari segi digital economy apa yang ASEAN boleh buat untuk bawa ke depan lah ASEAN dari segi digital economy, iaitu merangkumi AI, merangkumi personal data protection, perlindungan data antara negara ASEAN, dari segi perbankan. Kan sekarang kita boleh buat QR Pay dekat negara-negara ASEAN. Jadi benda-benda macam tu dia akan dibincangkan dan akan terangkum dalam agreement ni, persetujuan ni. Alright, soalan last sebelum kita ke segmen yang terakhir. Segmen terakhir pula, segmen seterusnya. Soalan terakhir, kalau ada satu isu yang paling penting yang korang rasa perlu untuk diselesaikan oleh ASEAN dan Malaysia sebagai pengerusi tahun ni, apa isu itu? Banyak isu. Satu je, pilih satu. Ya, sebagai orang yang belajar dalam politik, I akan cakap isu keselamatan. Isu keselamatan. Isu keselamatan, pertahanan. Pertahanan dalam arti kata bukanlah maksudnya menyerang orang. Macam mana nak memastikan yang region ini, rantau ini sentiasa kekal sebagai sebuah rantau yang aman damai. Sebab itu foundation kepada ASEAN. Sebab you kena ingat itu, dalam sejarah ASEAN, antara prinsipal yang pernah dihasilkan oleh ASEAN, contohnya macam ZOFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality. ZOFAN. Ini sebab kena ingat ASEAN ni dibuat ketika zaman Perang Dingin, zaman nuklear punya senjata kan. So ZOFAN ni antara benda yang prinsip yang sangat-sangat ampuh pada waktu tu, nak memastikan supaya apa yang terjadi, contohnya macam you ingat tak krisis Kuba, nuklear Kuba, tidak berlaku di region kita, kawasan ASEAN. Tidak berlaku. Jadi dalam konteks sekarang ni kan, kalau saya lah kan, macam mana yang paling penting adalah macam mana nak memastikan region ini tidak terganggu dengan tidak terkesan dengan persaingan di antara China dan juga US ni. Alright. Macam Saibah. Bagi saya isu Myanmar kot. Sebab benda Myanmar isu ni sudah lama sangat dan tak ada penyelesaian, dan orang-orang di Myanmar tengah hidup dalam kesusahan. Jadi saya rasa kalau dapat selesaikan dalam ASEAN Championship tahun ni, memang saya salut lah pada PMX dan Malaysia. Kita kita bergerak ke segmen yang seterusnya. Segmen seterusnya ni adalah segmen agree to disagree, which is saya akan bagi statement dan korang kena jawab setuju ataupun tidak setuju dengan statement tu. Boleh? Alright. Statement yang pertama, tindak balas ASEAN terhadap tarif baru Amerika Syarikat tidak cukup tegas dan bersatu di bawah kepimpinan Malaysia. Macam mana? Setuju tak setuju? Setuju tak setuju? Apa soalan tadi, lupa. Tindak balas ASEAN terhadap tarif baru Amerika Syarikat tidak cukup tegas dan bersatu di bawah kepimpinan Malaysia. Tak setuju. Tak setuju? Saibah? Setuju. Tak cukup tegas? Kenapa? Saya rasa kita mencuba. Kita mencuba. Alright. Dan Saibah, kenapa setuju? Setuju sebab macam memang tak nampak apa-apa effort pun sebenarnya. Tapi faham sebab ada cabaran-cabaran je lah. Statement yang kedua, ASEAN perlu menarik semula keahlian Myanmar di dalam anggota ASEAN. Tak setuju. Tak setuju. Saibah? Setuju. Setuju. Tarik untuk sementara lah. Just tak setuju. As a threat. Kenapa? Tak setuju sebab dia menyebabkan dia negara ni dah tumbang ambing. Bila ditarik sokong keahlian apa semua kan, dia memberikan ruang kepada anasir-anasir luar untuk masuk infiltrate dalam negara ni dan kemudian jadi satellite state. I tak tahulah, I tak tuduh China ke US ke Rusia ke apa. Alright. So jangan diketepikan lah. Statement yang ketiga, Timor Leste tidak wajar diterima sebagai ahli tetap ASEAN.
Timor Leste tidak wajar diterima sebagai ahli tetap ASEAN. Saya rasa wajar. Macam maksudnya tak setuju lah. Tak setuju. Tak setuju. Okey, dua-dua tak setuju sebab mesti sebab apa ni, Timor Leste dia dari segi geografi dia sebahagian dari Asia Tenggara. Okey, alright, sama. Betul, sama memang. Alright, okey. Statement seterusnya. Tema kepengurusian Malaysia, which is inclusivity dan kelestarian, hanyalah retorik diplomatik tanpa perubahan nyata dalam dasar serantau. Setuju. Setuju? Iyalah. Berat cakap. Saya tak setuju. Kenapa? Tak setuju dalam arti kata bahasa diplomatik ni biasalah. Kan, sebab pada akhirnya tool for diplomasi ni adalah bahasa. Okey, alright. Kan? So kena ada bahasa-bahasa yang bombastik lah kan. Ada saya kenapa? Setuju? Setuju sebab dia macam memang broad sangat. Broad sangat. Tapi kalau dia cakap macam maybe inclusivity saja, senang sikit lah. Betul. Alright. Sekejap lagi. Lagi tu bahasa tu agak confusing. Betul. Kan? Ini cerita ASEAN ni nak merangkumi semua. Kalau bahasa payah-payah nak orang kampung faham, susah juga. Betul. Kalau orang kampung kita orang kampung betul. Kemboja. Keterangkuman. Yelah tu. Kan? Next. Okay. Hubungan dagang antara ASEAN dan China lebih menguntungkan ASEAN berbanding kerjasama dengan Amerika Syarikat. Tidak setuju. Tak setuju. Dua-dua setuju. Dua-dua penting dua-dua ni. Dua-dua penting sebab kita neutrality. Betul. Itu alright, okay. Next. Ni ASEAN perlu ada mata wang sendiri seperti euro. Tidak setuju. Tak setuju? Saya setuju tapi belum sampai masanya. Belum sampai masa lah. Alright. Lebih kurang lah sebab macam rasanya buat masa sekarang tak sesuai lagi. Okay, alright. Okay. Next, yang ni luar sikit daripada kotak pemikiran kita. Pasukan bola sepak negara-negara ASEAN perlu bergabung untuk ke Piala Dunia. Tak setuju lah. Tak setuju. Lagi-lagi sekarang ni kan MU tengah nak buat MU versus ASEAN All Star. So tak setuju Sekarang gaduh kalau dalam tim sama lagi lah. Okay, alright. Okay, itulah dia segmen Agree to Disagree. Thank you guys. And segmen seterusnya, yang ini adalah segmen yang terakhir, segmen Rapid Fire Question. Saya akan bacakan soalan ataupun yalah soalan lah. So korang kena pilih jawapan. Saya akan bagi pilihan A atau B. Korang kena pilih dengan cepat. Boleh? Oh, berat. Okay. Alright, okay. Macam exam. So, yang pertama, batik Indonesia atau batik Malaysia? Malaysia. Alright, okay. Soalan kedua, ASEAN, kerjasama ekonomi atau kerjasama pendidikan? Ekonomi. Alright. 3, Bali atau Boracay? Boracay. Ui, Boracay. Bali overrated. Betul. Bali overrated. Alright, nombor 4. Tradisi kebudayaan atau teknologi masa depan? Teknologi masa depan. Tradisi. Kebudayaan. Next. Bersidang dalam bilik berhawa dingin atau berdiskusi di bawah pokok lepak? Hawa dingin lah. Hawa dingin. Kau nak bincang isu negara di bawah pokok. Dia dah tahu. Mau cakap kemampanan tadi. Kemampanan. Alright, makanan ASEAN fusion atau asli atau traditional? Fusion. Asli. Alright, okay. So thank you guys. Itulah dia soalan-soalan kita hari ni. Itulah dia kita punya perbincangan hari ni. Ada yang heavy sikit, ada yang chill sikit. So kepada anda semua, terima kasih kerana menonton episod kali ini. Apa-apa kurang kami minta maaf. Jangan lupa untuk follow, like dan subscribe social media kami. Jangan lupa untuk terus menonton kami. Terima kasih dan Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.